bawah. Jadi. Masuk lah weh. Jadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam 999 edisi 12 Januari 2021. Saudara, hasrat untuk melihat semula keadaan rumah yang dinaiki air berubah menjadi tragedi apabila 2 daripada 4 keluarga lemas setelah bot yang dinaiki terbalik. Ikuti perincian kejadian ini di Kuala Lipis Pahang dalam segmen tragedi 999 malam ini. Sebelum ini, seorang ibu dan anaknya dilaporkan hilang setelah dihanyutkan arus deras ketika menaiki sebuah bot untuk melihat keadaan rumah mereka yang terjejas akibat banjir. Manakala bapa dan seorang lagi anak kepada keluarga ini terselamat. Dalam kejadian kira jam 11.30 pagi, 4 Januari lalu, 4 sekeluarga dalam perjalanan pulang dari Pusat Pemindahan Sementara PPS bagi mendapatkan bantuan makanan sebelum bot yang dinaiki tersangkut. Usaha untuk melepaskan bot juga gagal apabila diterbalikkan oleh arus deras. Susulan kejadian itu, bapa berusia 52 tahun dan anaknya berusia 23 tahun sempat berpaut pada sebatang kayu manakala ibu dan seorang lagi anak hanyut di bawah arus. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Lipis, Superintendent Azli Muhammad Noor, operasi mencari dan menyelamat membabitkan 22 anggota PDRM dan 8 anggota JBPM menemui mayat mangsa pertama berusia 52 tahun di tempat kejadian dikira jam 9.45 pagi hari berikutnya. Mayat terakhir anak perempuan keluarga berkenaan berusia 19 tahun ditemui kira jam 11 pagi Jumaat lalu berhampiran jambatan kereta api Bukit Betung. Mayat mangsa ditemui hampir 11 km dari tempat kejadian. Ekoran itu, Superintendent Azli turut menasihati mangsa-mangsa banjir agar lebih berwaspada ketika melakukan kerja-kerja pembersihan di kediaman masing-masing bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Struktur bangunan, dawai elektrik dan juga binatang-binatang yang berbisa tidak ada di dalam rumah sebelum memasuki rumah. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia, SMART, menyelamatkan 3 kanak-kanak remaja berusia 12 hingga 15 tahun yang terperangkap dalam kejadian banjir di Kampung Bakong, Pasir Mas, Kelantan, Jumaat lalu. Pegawai Operasi SMART, Meja Syaruniza Jaafar berkata, kejadian berlaku jam 1.40 tengah hari ketika 3 kanak-kanak itu cuba berenang untuk ke Pusat Pemindahan Sementara PPS namun dihanyutkan arus deras dan sempat menjerit meminta pertolongan. Jeritan mereka disedari anggota SMART yang sedang melalui kawasan berkenaan untuk menghantar bekalan makanan dan kemudiannya bertindak menyelamatkan ketiga-tiga mangsa. Pihak SMART turut menasihatkan orang ramai supaya memaklumkan kepada pihak berkuasa jika berdepan kesukaran berpindah ke PPS. Seorang rakan nekat meredah banjir selama 4 hari untuk meminta bantuan. Tindakan lelaki itu sekaligus berjaya menyelamatkan 2 rakannya yang terperangkap dalam hutan Cerul, Kemaman sejak seminggu lalu. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bandar Cenih Baru, Muhammad Hanif Cik Khalid berkata, pihaknya menerima maklumat mengenai 2 mangsa terperangkap di dalam sebuah rumah kongsi dalam hutan berkenaan kira jam 1.30 petang. Anggota bomba menggunakan sebuah bot untuk masuk ke kawasan hutan dengan bantuan penduduk Felda Cerul. Pasukan penyelamat terpaksa meredah banjir lebih 15 km dan mengambil masa kira 40 minit sebelum menemui kedua-dua mangsa. 6 Januari lalu, seorang pemuda maut dipercayai terkena renjatan elektrik ketika mengharungi banjir di cabang 4 berhampiran sebuah stesen minyak di Rantau Panjang.
Dalam kejadian jam 8 malam itu, mangsa berusia 19 tahun dikatakan memegang tiang lampu di kawasan terbabit sebelum mengerang kesakitan dan rebah ke dalam air. Ketua Polis Daerah Pasir Mas, Assistant Commissioner Muhammad Roy Suhaimi berkata, hasil bantuan orang ramai, mangsa dibawa ke Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang untuk tindakan lanjut. Mangsa bagaimanapun disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan terlibat dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Membuat pusingan U secara mengejut sehingga menyebabkan kecederaan terhadap pengguna jalan raya yang lain. Kejadian dihentian lampu isyarat di sekitar Kota Damansara baru-baru ini mengundang kecaman netizen apabila pemandu berkenaan membuat pusingan U secara tiba-tiba di lencongan yang tidak dibenarkan. Tindakan itu menyebabkan seorang penunggang motosikal yang bekerja sebagai penghantar makanan dirempuh di bahagian tepi sehingga terjatuh. Rakaman terbabit menjadi tular di media sosial dengan lebih 30,000 tontonan. Kena alert lah benda ni. Sebab dekat situ pun tak boleh U-turn sebenarnya. Jadi yang pemandu kereta tu dia main U-turn je. Dan membahayakan kepada pengguna jalan raya yang lain lah. Jadi nasihat saya kepada pemandu-pemandu semua kena alert lah tentang keadaan sekeliling. Jangan selfish lah. Jangan mementingkan diri sendiri. Kecewa lah tengok pemandu kereta dengan perasaan tak ada perasaan tanggungjawab langsung. Dah langgar, dah buat salah, terus lari. Kita tak dapat nak detect dekat mana. Sampai sekarang tak sedari diri lagi kan. Kita orang ni cari rezeki atas jalan. Hujan panas kita orang reda semua. Kita orang salah ke, kita orang tak salah ke, berhenti lah. Adalah bagilah hati perut sikit kan. Macam bagi tolong bantulah bawa pergi klinik ke hospital ke kalau ada cedera teruk. Kurang macam tu lah. Kepada rider-rider tu hati-hati lah bawa motor. Traffic light tu kalau boleh tunggulah. Tak rugi pun tunggu seminit dari kena langgar mati sakit dapat apa dapat. Tak best kan. Kita ikut je peraturan. Jangan langgar traffic light. Jangan selit-selit sangat. Hati-hati lah bawa motor senang. Ya, kereta tu itulah, kereta tu U-turn ikut suka dia, tak ikut peraturan. Maknanya rider semua kena lah macam ni. Kadang-kadang rider ni pun yelah dia nak cepat, dia nak kejar safe. Kadang dia pun bawa motor laju, tak tengok kiri kanan apa semua. Sepatutnya dia boleh alert depan dia tu kereta macam mana, keadaan kereta tu macam mana, laju ke slow dia boleh nampak sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita pun nak cepat, kita pun tak expect lah kereta tu U-turn kan. So rider pun kena main peranan jugalah dengan undang-undang ke, dengan keadaan dia bawa motor tu macam mana. Nasihat saya kita ikut undang-undang lah. Makna tempat yang tak boleh U-turn tu jangan U-turn lah. Sebab jadi macam ni, langgar lari macam ni susah lah. Ada orang meninggal apa semua. Jadi siapa nak tanggungjawab macam tu? Viral 999 bertemu SAC Datuk Muhammad Nazri bin Hussein di Malam Pengarah Penguasaan Kawalan Lalu Lintas Pengurusan Saman JSPT Bukit Aman untuk perincian kes ini. Masalahnya sekarang ni pemandu dan juga penunggang mengambil jalan mudah yang mana ada ruang sahaja mereka membuat U-turn. Apa yang kita tengok di sini pada kebiasaannya tempat yang tiada mempunyai papan tanda sama ada boleh dibuat U-turn atau tidak boleh dibuat U-turn, dan tempat inilah pada kebiasaannya mereka membuat U-turn. Kalau tempat yang ada isyarat papan tanda tidak boleh buat U-turn, mungkin ada juga berlaku, tetapi ianya lebih
kepada kita tengok memang mereka mematuhi. Cuma di sini pemandu dan penunggang perlu ada knowledge bahawa untuk membuat U-turn ini mestilah tempat-tempat yang mempunyai papan tanda atau isyarat yang menunjukkan kawasan tersebut boleh dibuat U-turn. Sikap ni juga memenuhi peranan dalam kita memandu dan menunggang dengan cara berhemah. Kalau kita mempunyai sikap yang baik, sikap yang peka kepada peraturan lalu lintas, dan kita tahu semua penunggang ataupun pemandu kenderaan di luar sana sebelum mendapat lesen, mereka telah pun belajar dengan semua peruntukan undang-undang yang sedia ada. Jadi sekarang ni terpulang kepada mereka untuk praktikkan apa yang telah mereka belajar dulu sepatutnya. Bukannya hanya mengambil mudah ataupun mempunyai sikap acuh tidak acuh dengan keadaan aturan lalu lintas kita. Kalau semua orang patuh dan melihat peraturan lalu lintas kita ni dengan baik, saya rasa insya-Allah kita dapat banyak bendung ataupun mengurangkan daripada berlakunya kemalangan lalu lintas. Siasatan masih dijalankan dan pemandu kereta terbabit masih sedang dikesan. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 43/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Gara-gara ditemukan bersama peralatan menghisap syabu, seorang lelaki berusia 26 tahun nekat untuk cuba melompat keluar melalui tingkap aras 2 sebuah rumah tumpangan. Tindakan agresif itu berjaya dirakam Lensa 999 dalam serbuan bersama pasukan AADK Negeri Johor baru-baru ini. Rentetan itu, seorang tokan dadah yang berselindung di sebuah rumah teres turut berjaya ditahan. Laporannya bersama wartawan Haris Farouk Alex. Menerusi aduan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Johor membuat risikan di beberapa buah premis dipercayai rumah kediaman pengguna dadah jenis syabu. Hasil makluman awal, bahan terlarang dibeli dengan harga di antara RM50 hingga RM80 setiap bungkusan kecil. Jam 2 petang, 6 pegawai dan 8 anggota AADK menyerbu sebuah rumah flat di Taman Rinting Masai untuk membuat pemeriksaan. Menurut aduan, terdapat aktiviti penggunaan dadah melibatkan seorang wanita di premis ini. Hasil pemeriksaan, wanita berusia 42 tahun ini mengaku hanya tinggal bersama anak lelakinya. Tak ada vape. Saya memang dalam tak ada vape. Tak berapa? Tak punya adik saya minta, tapi adik saya tak ada. Adik kau pun hisap? Ha? Anak kau? Adik kau pergi mana? Kat Megari. Tak tahu pergi kawan dia. Kawan dia rumah kat mana? Dekat homestay. Pasal mana? Dekat Megari. Dia. Kau tahu tak tempat dia? Pergi ambil dia boleh? Tapi tak tahu bilik dia. Cepat je? Tahu lah. Saya tahu. Tak apa kita pergi. Ya. Di sebelah bilik. Ini saya buat ni lah. Tu. Ibu kepada anak lelaki berusia 17 tahun ini turut mendakwa bekalan syabu diperolehi melalui teman lelaki adiknya. Bagi tujuan pencegahan, pihak AADK mengambil tindakan susulan untuk mencari pengedar yang dipercayai menjadi punca ketagihan di sekitar kawasan ini. Kami kemudian ke sebuah rumah tumpangan berdekatan Taman Megah Ria Masai yang disyaki menjadi tempat penginapan teman lelaki kepada adik suspek pertama. Wan. Wan. Mau kau isi kau? Ini suami kau apa? Hah? Suami kau bukan? Bukan. Hah? Bukan. Habis kalau bukan, macam mana kau boleh satu bilik?
Ni anak siapa? Anak saya. Bukan- Tapi apa hubungan kau dengan lelaki ni? dah cerai. Dah tak Yelah, apa hubungan kau dengan lelaki ni? kawan. Kawan berdua satu bilik? Tak, dia baru datang dia tadi. Yelah, apa tujuan dia? Ha? Ada ikatan yang sah ke? Ha? Ada kat nikah ke? Datuk? Tinjauan mendapati seorang lelaki dan wanita serta seorang anak kecil berusia 5 tahun sedang menginap di bilik ini. Pasangan ini turut mengaku tidak mempunyai sebarang pertalian keluarga maupun ikatan yang sah. Hasil penemuan peralatan yang disyaki digunakan untuk menghisap dadah, pasangan ini mengaku akan gagal jika melalui proses saringan ujian air kencing. Kau ni saya nak tahu awak doang. Buat urine test. Ya, sangkut. Ya tak apalah. Saya nak buat urine. Tak ada. Bagi kerja sama. Lelaki berusia 27 tahun ini kemudian bertindak agresif apabila cuba melarikan diri melalui tingkap rumah tumpangan yang terletak di Aras 2. Tindakan pantas pegawai dan anggota ADK Negeri Johor berjaya menahan semula lelaki yang disyaki positif dadah jenis syabu bersama pasangannya untuk tindakan lanjut. Tindakan pantas pegawai dan anggota ADK Negeri Johor berjaya menahan semula lelaki yang disyaki positif dadah jenis syabu bersama pasangannya untuk tindakan lanjut. Susulan itu juga maklumat mengenai kediaman yang disyaki menjadi markas seorang pengedar di Taman Cahaya Masai Johor Bahru terbongkar. Aku tak nak pantau. Apa ni? Sebuah rumah teres 2 tingkat berselindung di sebalik aktiviti membaiki motosikal dipercayai sering dikunjungi individu tidak dikenali. Serbuan jam 2.30 petang mendapati suspek berada di dalam sebuah bilik bersama isteri dan anaknya. Bagi sampai 3, 1 2 buka AK. Aku dah beri AK. Plus aku 3. Aku bilang sampai 3. 1 2 aku tak cakap. Pemeriksaan awal mendapati beberapa pil dadah jenis Eramin 5 dan bungkusan Luxina dipercayai untuk membungkus syabu ditemukan. Apa yang betul? Pokok kaki kau. Tak ni betul. Orang ini dulu tuan-tuan. Aku tanya kat mana mudah. Ada barang keluarkan sebelum aku beredar jumpa macam ni kau lagi panjang kita. Ini sama tak? Kereta siapa? Kereta kau kan? Alam mesti banyak ni. Aku nak cari putih kau. Good. Tetap tengok. Belum tengok lah. Dah barang bukan ambil dalam ni tadi? Keluarkan itu. Suspek pada mulanya tidak mengaku menjadi orang tengah kepada penagih-penagih lain untuk mendapatkan bekalan. Namun hasil pemeriksaan di pintu dapur rumah ini, pihak ADK berjaya menemukan beberapa bungkusan Luxina dipercayai berisi ketulan syabu yang belum diproses.
Penemuan ini juga membolehkan pihak ADK menjalankan siasatan kes mengikut Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1992 kerana memiliki dadah jenis syabu yang kuantiti sederhana. Manakala untuk pil Ermin 5 yang ditemukan bersama individu ini, kes disiasat mengikut Seksyen 12-2 Akta sama. Kesemua suspek dibawa ke Ibu Pejabat ADK Negeri Johor bagi menjalani saringan ujian air kencing. Menurut pihak ADK, setiap tangkapan dibuat akan menjalani proses siasatan bagi membolehkan aktiviti pengedaran dadah secara kecil-kecilan dibantras. Tindakan ini secara tidak langsung akan menyekat rantaian bekalan bahan terlarang di antara pengedar dan penagih di negeri Johor. Haris Farok Alex 999. Lokasi dalam jalanan lokasi. Terima berita apa? Ya, untuk maklumat Cebok ada sebulan lebih kurang 3 buah motor berada di sekitar Melung nak memasuk. Menjadikan jalan raya sebagai litar lumba haram secara tidak langsung meningkatkan risiko kemalangan. Hasil risikan dan pemeriksaan berkala, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kelantan berjaya mengenal pasti sasaran litar lumba haram di lebuh raya Kuala Krai, Gua Musang yang semakin aktif. Laporannya bersama wartawan Haziq Hamid. Strategi diatur oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kelantan bagi membantras kegiatan lumba haram yang mengganggu pengguna jalan raya. Naik ke tereh, naik ke atas ni. Yang ni susu masuk daripada ni lampu tiga ada kecil. Tunggu. Hasil maklumat risikan, 45 pegawai dan anggota JPJ Negeri Kelantan digerakkan dalam operasi ini. Assalamualaikum tuan. Ramai, Keluaran Batas ramai, 49. Campur, termasuk pegawai tuan. Siap dia untuk menerima arahan daripada tuan. Masih tak? WPS 5767. Sembilan kumpulan telah dibahagikan untuk menutup laluan sasaran. Operasi khas ini memberi tumpuan kepada motosikal yang telah dibuat suai tanpa mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Lebuh Raya Kota Baru, Kuala Krai atau Lebuh Raya Rakyat adalah lokasi sasaran bagi operasi khas ini. Tepat jam 6.30 petang, aksi samsing jalanan dikesan. Jalanan ke lokasi dalam jalanan lokasi. Terima berita apa? Ya, untuk maklumat Cebok ada sebulan lebih kurang 3 buah motor berada di sekitar Melung nak memasuki lebuh raya. Masa menghala masuk ke Perut untuk mengangkut motor itu untuk dibawa ke Derek untuk berkumpul di sana semua. 8 laluan keluar dari lebuh raya telah ditutup oleh pihak berkuasa, manakala pasukan unit ronda membuat rondaan bagi mengelakkan kumpulan mat motor meloloskan diri. Kehadiran pihak berkuasa ternyata memberi kejutan kepada kumpulan motosikal ini sehingga ada yang sanggup bertindak melawan arus. Cubaan melarikan diri akhirnya gagal setelah pasukan unit ronda bertindak tangkas menahan penunggang motosikal terbabit. Ni atas ni lanjut kan. Ni atas minta bantuan untuk ambil ABB yang atas jambatan, yang baca atas jambatan.
Setelah 30 minit operasi penutupan lebuh raya yang dikenali sebagai Lita Rakyat, keadaan kembali tenang. Rata-rata penunggang berusia di antara 17 hingga 20 tahun dikesan mengubah suai motosikal secara berlebihan. Antaranya seorang penunggang motosikal kelainan upaya ini turut memodifikasikan di bahagian exhaust. Kunci mana tu? Dia tak dengar ke? Dia kan trouble. Kawasan trouble. Bukan. Ni kereta motor awak? Tidak. Mana nak pergi? Sini ke? Mana tu? Oh, dah haji tak dengar ke? Patut motor resort. Saya OKU. Alamak. Patut kena ada logo itu OKU. Bila kena. Jom, awak buat kat mana ni? Yang ini dia panggil tak berapa sangat kuat. Sebab dia panggil exhibit. Kita panggil exhibit. Tapi walaupun bunyinya tu. Tapi memang dia pegang exhibit sebenar ke? Exhibit sebenar gimana? Rosak? Oh, rosak. Rosak eh? Oh, rosak. Oh, boleh. Rantai tak ada. Tuang ni dia. Sendiri lagi ni. Menurut Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Kelantan, Hanif Yusabra Yusof, seramai 24 penunggang motosikal berjaya ditahan atas kesalahan ubah suai motosikal selain terlibat dalam kegiatan lumba haram. Ada beberapa kenderaan, ada beberapa buah motosikal yang kita dapati hari ini adalah telah melakukan pengubahsuaian yang agak ketara. Dan saya nak ingatkan kepada penunggang-penunggang motosikal itu sendiri bahawa itu adalah salah satu kesalahan yang besar di bawah Akta Pengangkutan Jalan kerana ianya bukan sahaja boleh memberi bahaya kepada mereka sebagai penunggang motosikal, malah ia juga boleh memberi bahaya kepada penunggang-penunggang ataupun pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Kes dikesan di bawah Seksyen 6-1 Akta Pengangkutan Jalan yang mana dendanya boleh dikenakan tidak melebihi RM2,000 ataupun boleh dipenjarakan sehingga 6 bulan ataupun boleh dikenakan kedua-duanya sekali. Operasi tamat jam 8.30 malam. Haziq Hamid, 999. Setelah dilaporkan hilang hampir 6 hari, mayat seorang lelaki warga emas dipercayai dibunuh ditemukan di dalam but sebuah kereta. Kes penemuan mayat di Taman Kawasan Puchong ini membuka tirai rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Setelah dilaporkan hilang oleh keluarga mangsa, mayat lelaki warga emas berusia 70 tahun dipercayai dibunuh akhirnya ditemukan dalam but sebuah kereta di Jalan Wawasan Puchong, Selangor. Sebelum itu, seorang suspek berusia 40 tahun ditahan di sebuah pasaraya Kuala Kelawang, Negeri Sembilan kerana disyaki terlibat dalam kes ini. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Nik Ezani Muhammad Faisal, pihak polis tidak menolak kemungkinan persengketaan berhubung urusan jual beli tayar menjadi motif kejadian. Di Pahang, pihak polis menerima laporan mengenai sindiket penipuan mangsa banjir yang cuba mengambil kesempatan apabila menawarkan bantuan yang tidak wujud. Mereka dikatakan memberi tawaran pembaikan semula rumah yang terjejas akibat banjir pada kadar RM100 hingga RM200. Namun, hasil siasatan mendapati tiada sebarang bantuan diberikan. Pihak polis turut menasihati orang ramai agar lebih berhati-hati agar tidak mudah mempercayai sebarang tawaran yang diberikan ketika musim banjir. Di Baling, Kedah, 5 lelaki ditahan kerana memiliki senjata api jenis senapang angin dan senapang patah buatan sendiri. Dalam serbuan pertama, 2 beradik berumur 34 dan 43 tahun ditahan di sebuah rumah berhampiran kampung Bukit Pak Kuning, Kuala Ketil. Polis turut menemui 2 butir peluru bersama 22 biji bearing berwarna perak.
Susulan itu, pihak polis berjaya menahan 3 lelaki warga Thailand yang terlibat dalam pembuatan senjata api secara tidak sah. Kelima-lima suspek mengenali antara satu sama lain dan dipercayai menggunakan senjata buatan sendiri untuk aktiviti pemburuan haram. Cubaan sindiket menyeludup dadah menggunakan kereta mewah gagal apabila taktik itu berjaya dikesan pihak polis di Kampung Muda, Kuala Lumpur. Hasil pemeriksaan 4 buah kereta di 2 lokasi berasingan, pihak polis berjaya merampas dadah jenis ganja dan wang tunai sebanyak RM1,070. Dipercayai sindiket ini menggunakan kereta usang sebagai stor penyimpanan, manakala kereta mewah digunakan khas bagi tujuan penyeludupan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang ahli perniagaan didakwa di Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan memperoleh wang hasil pengubahan wang haram sebanyak RM2.45 juta. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Fuad Othman. Lelaki berusia 40 tahun itu dituduh menerima wang tunai dipercayai hasil aktiviti haram daripada seorang individu di sebuah bank di Bandar Baru Permas Jaya pada 16 April lalu. Pendakwaan dilakukan mengikut subseksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sekurang-kurangnya 24 individu termasuk 2 warga asing ditahan kerana dipercayai terlibat dalam sindiket penipuan pelaburan forex. Serbuan di Ampang Jaya, Kuala Lumpur baru-baru ini dilakukan setelah pihak polis menerima 3 laporan berkaitan sindiket sama melibatkan kerugian mencecah sehingga RM30 juta. Antara yang ditahan adalah dalang sindiket yang menggunakan gelaran datuk palsu. Polis turut merampas 22 telefon bimbit, 10 komputer riba dan 6 kenderaan mewah bersama 1,000 keping mata wang USD bernilai $100 yang dipercayai palsu. Proses seterusnya. Okey? Alright, tuan-tuan boleh. Sudah diambil. Perempuan sebelah kanan. Menganjur pesta persendirian atau private party di rumah inap desa bagi mengelak aktiviti liar mereka dikesan pihak berkuasa. Seorang gadis remaja tingkatan 3 sanggup menipu neneknya sendiri semata-mata untuk berhibur bersama teman lelakinya di pesta terbabit. Ikuti laporan wartawan Rosli Abdul Rahman yang turut serta dalam serbuan bersama Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah. Saksikan laporannya. Duduk diam. Duduk diam. Telefon semua letak depan. Letak depan masing-masing dengan IC. Telefon, IC. Letak depan masing-masing. IC letak. Keseronokan berhibur dalam pesta persendirian dengan menyewa rumah inap desa akhirnya mengundang padah apabila premis di daerah Kota Star diserbu polis. Serbuan jam 3.30 pagi dilakukan sepasukan pegawai dan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah. Operasi diketuai Assistant Superintendent Rosli Hanafi, turut dibantu bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star. Semua bagi ya. Ni tahu apa ni? Duduk betul-betul. Tu yang baju putih ni. Duduk betul-betul. Ni malu sini. Tak tangguh dah. Standby. Standby untuk digunakan. Standby mode. Tapi belum guna. Ketika serbuan, premis yang terletak di sebuah kawasan perumahan di Jalan Kuala Kedah diterangi lampu serta diiringi alunan muzik persis pusat hiburan.
Premis ini disewa pada kadar RM350 satu malam dengan mengenakan bayaran penyertaan RM35 bagi setiap peserta. Remaja berusia 21 tahun ini antara individu yang menyertai pesta persendirian yang turut melibatkan pergaulan bebas lelaki dan perempuan. Untuk ni lelaki lah. Lelaki berapa duit. Perempuan tak bayar. Perempuan kalau siapa nak mai lah. Barang ambil sendiri. Barang ambil sendiri lah. Beli. Kat sini ada yang jadi pusher lah. Ada pusher kat sini lah. Tak tahu. So lelaki je lah yang collect duit. Perempuan tak bayar. Lepas tu ada rekod-rekod mulai terlalu kat sini. Ataupun awak di sini di depan tempat lain ke? Kenapa pilih tempat? Dapat. Siapa beritahu tempat ni selamat ke orang? Tak ada. Sendiri beli. Tak ada cover charge. Tak ada untung bawah. Remaja ini mendakwa kononnya pertama kali menyertai acara ini dan bertanggungjawab menguruskan pembayaran sewa rumah. Seorang gadis remaja berusia 17 tahun pula mendakwa datang ke sini untuk mengisi masa lapang. Hasil siasatan lanjut turut mendapati gadis ini seorang pekerja kedai makan dan sedang menanti tarikh peperiksaan sijil pelajaran Malaysia diadakan setelah tertangguh akibat pandemik COVID-19. Main sini macam mana tu? Saja main kawan bawa. Keluar dengan dia apa? Kena semua tak? Tak upah kena sangat. Macam mana boleh tahu parti mana? Macam mana boleh tahu tempat tu? Tu kawan je. Kawan je. Kawan lelaki perempuan. Lelaki. Manakala pelajar tingkatan 3 ini pula sanggup menipu neneknya kononnya bercuti bersama rakan-rakan. Sebaliknya dia mengikuti teman lelaki berusia 20-an untuk berhibur di sini. Abang kata berapa hari nak keluar dia? Dah 3 hari je. Itu ikut boyfriend lah. Tak. Ada? Saya nak ikut tu. Nak ikut? Kita makan. Dia makan je ubat. Okey, betul ni. Oh, okey tak makan. Makan ubat lah. Ekstasi tu makan lah. Tahu lah kata tu ekstasi. Dia dapat dari mana? Dapat dari mana? Okey. Beli. Beli. Beli sendiri ke boyfriend pergi? Tak. Betul? Siapa bagi lah. Siapa pergi? Siapa pergi? Kawan-kawan. Kawan-kawan. Tak nampak? Dalam gelap. Lampu lilap. Tak nampak? Sebab makan. Dalam serbuan ini, 18 lelaki dan 5 perempuan berusia 15 hingga 28 tahun ditahan dan dikenakan kompaun RM1,000 kerana ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Manakala sebahagian daripada mereka yang didapati positif dalam saringan ujian air kencing diserahkan kepada bahagian narkotik untuk tindakan selanjutnya. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah, Senior Assistant Commissioner Sapi Ahmad, serbuan yang dilakukan adalah satu daripada tindakan pemantauan bagi membantras penyalahgunaan dadah dan kegiatan tidak bermoral serta pelanggaran arahan PKPP. Kemudian kami telah buat pemeriksaan dan dapati selamai 17 lelaki dan 3 perempuan positif ujian dadah. Semua penama telah kami tangkap kerana melakukan kesalahan di bawah Seksyen 22B Akta 342 dan Peraturan 11 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Penjangkit Langkah-langkah di kawasan tempat dan jangkitan 2020. Senior Assistant Commissioner Sapi Ahmad juga menasihatkan ibu bapa supaya mengawasi kegiatan anak-anak dan jagaan masing-masing agar tidak terbabit dengan kegiatan tidak bermoral. Laporan Rosli Abdul Rahman 999. Guna lesen restoran tetapi beroperasi sebagai pusat hiburan.
Lesen perniagaan disalahguna secara terang-terangan ketika tempoh PKPB sedang berjalan. Itulah modus operandi sebuah premis di Kuala Lumpur sebelum diserbu anggota ditujuh Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur. Saksikan laporannya. Operasi pemantauan SOP terus dilaksanakan pihak Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur yang mensasarkan sebuah premis pusat hiburan sekitar Ceras Kuala Lumpur. Serbuan jam 9.45 malam ini membongkarkan aktiviti pusat hiburan yang berselindung di sebalik lesen restoran. Lebih 200 pengunjung didapati berada di dalam premis tanpa mempedulikan syarat penjarakan fizikal ketika pandemik COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan, saya minta semua perempuan sebelah kanan, semua lelaki sebelah kiri. Okey, kejap, dulu lagi. Dan, okey, please. Dan saya minta semua orang keluarkan IC. Orang saya, pegawai saya akan ambil IC tuan-tuan dan puan-puan dan kita akan membuat proses seterusnya. Okey? Alright, so tuan-tuan boleh. Sudah diambil. Perempuan sebelah kanan, lelaki sebelah kiri saya. Premis hiburan yang beroperasi di antara jam 7 hingga 12 malam ini berjaya diserbu pihak berkuasa hasil daripada aduan orang awam serta maklumat risikan. Bila kau dapat sikit. Tung Ho Sim 5155. Tung Ho Sim. Dan di dalam ini semasa kita buat serbuan, kita dapati muzik sedang dimainkan. Dan juga kita nampak ramai pengunjung yang berada dalam yang tidak ada penjarakan sosial. Khidmat gadis pelayan pelanggan GRO yang terdiri daripada warga asing turut ditawarkan di premis ini. Saringan ujian air kencing juga turut dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Kuala Lumpur. Bagi premis ini pula kita akan ambil tindakan saman di bawah Seksyen 41 Akta Hiburan. Kita mendapati pusat ini mempunyai lesen untuk restoran dan juga makanan, ya, yang mana lesen dia sehingga tahun 2021 bulan 11. Tetapi tidak mempunyai lesen hiburan. Operasi tamat jam 12 tengah malam. Saudara, jangan lupa bersama kami di minggu hadapan untuk mengetahui segala perkembangan berita jenayah terkini serta tindakan agensi penguatkuasa. Sebarang maklumat, aduan dan video mengenai jenayah boleh disalurkan ke laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Saya Sofia Nur Solehatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.